Okey. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sihat ke? Waalaikumsalam, sihat. Alhamdulillah. Okey, saya tengok dekat skrin ni tulis Intan Liana. Okey, saya nak panggil apa? Ni sebenarnya saya guna laptop kembar saya. Oh, okey. Jadi nama apa? Nama Ya. nama saya Intan Syazina binti Sairi. Okey, saya panggil Syah lah Boleh. Boleh? Boleh. Alright, okey. Sekarang dekat mana? Kat kampus ke kat rumah? Sekarang dekat rumah. Oh, tak balik kampus kan? Tak balik. Okey, duduk kat rumah sini ke sekitaran okey ke, selesa ke untuk kita buat sesi secara sekalian ni? Alhamdulillah setakat ni okey, tak ada apa-apa masalah lagi. Okey, baiklah. Kalau okey semua, saya perkenalkan diri saya lah. Nama saya Nur Syamila binti Nordin, umur 22 tahun. Saya asal daripada Kedah. Okey, saya akan jadi kaunselor Syaz lah pada hari ini. Okey, baiklah. Sebelum tu saya nak tanya, Syaz pernah tak attend mana-mana sesi kaunseling sama ada individu ataupun kelompok? Syaz pernah attend untuk kaunseling individu pun pernah juga, kaunseling kelompok pun pernah juga. Okey. Syaz attend tu sebab apa? Sebab memang nak attend ke atau ada urusan lain? Sebenarnya pertama tu first pernah attend sesi kaunseling tu masa form 5 sebab nak tentukan kan kita nak pilih masa form 6 sebab nak tentukan pilih universiti apa kan kita nak masuk, course apa yang kita kena dengan kita kan. Lepas tu sesi kelompok masa dekat U itu pun sebab jadi tolong kakak-kakak senior untuk diorang punya kerja khusus untuk assignment diorang. Okey. Jadi Syaz dah pernah attend sesi kaunseling ni. Okey, baiklah. Syaz faham tak sesi kaunseling tu apa? Sesi kaunseling ni dia macam klien berjumpa dengan kaunselor untuk minta bantuan kaunselor untuk bantu dia selesaikan masalah klien tu. Macam kaunselor ni dia bertanggungjawab lah. Dia bertanggungjawab untuk bantu klien tu. Macam tu. Okey, betul lah apa yang Syaz cakap tu. Okey, saya nak tambah sikit. Sesi kaunseling ni merupakan satu sesi perhubungan di antara klien dan kaunselor, di mana dalam sesi ni klien boleh cerita apa yang dia nak dan kaunselor ni dia bertindak sebagai pembimbing lah kepada klien ni. Okey, dan sebagai kaunselor saya berharap Syah dapat cerita apa saja dengan jujur kepada saya semasa sesi ni dijalankan untuk kita sama-sama mencari penyelesaian atau alternatif yang terbaik lah kepada permasalahan yang dialami oleh Syah. Okey, Boleh. Okey. Baiklah, saya akan teruskan dengan masa. Mesti Syah tanya bila masa yang kita nak buat dan berapa lama kan? Okey, masa yang kita ada untuk sesi ni adalah selama 45 hingga 60 minit. Okey, masa ni kita boleh guna untuk bincang apa dan Syah terpendam. Okey, dan sesi ni juga tertakluk kepada etika kerahsiaan di mana apa je yang Syah cerita tak akan dibawa keluar. Saya sendiri pun tak akan bawa keluar kecuali Syah cerita kes-kes yang boleh bawa mudarat kepada diri Syah dan orang sekeliling. Jadi saya sebagai kaunselor Syah berhaklah bawa kes ni kepada pihak yang lebih berkenaan atau pihak yang lebih bertanggungjawab lah. Okay. Jadi Syah tak perlu segan-segan, tak perlu nak pendam apa je masalah, just cerita saja sebab kita terikat dengan etika kerahsiaan. Okay. Syah faham kan? Faham. Okey, baik. Saya dah jelaskan semua tu, jadi Syah pernah kenal saya.
sekarang saya nak kenal lebih dekat lah dengan Syaz. Syaz boleh cerita sikit pasal latar belakang Syaz, pendidikan dan silakan. Okey, nama Intan Syazina binti Suhaimi, berumur 22 tahun, berasal pada Keluang Johor. Merupakan anak keempat daripada 4 adik-beradik dan juga merupakan pelajar ijazah sarjana muda kaunseling di Universiti Utara Malaysia. Duduk Johor, jauh juga tu. Tadi Syaz kata Syaz berapa 4 orang adik-beradik kan? Ya. Anak keempat daripada 4. Jadi tadi Syaz ada mention kembar. Syaz ada kembar berapa orang? 3 orang. 3 orang. 3. Betul. Kalau ada kembar ni boleh kongsi baju semualah. Kalau tak apa boleh sekali. Betul. Betul. Gaduh pun boleh sekali. Betul. Saya panggil Syaz lah. Okey, jadi dah masing kenal dan masing-masing tahu apa itu kaunseling dan etika perasaan. Jadi saya mulalah apa yang boleh saya bantu Syaz untuk hari ini. So hari ini saya nak share masalah saya mengenai kurang keyakinan pada diri saya sendiri, di mana saya rasa merendah diri apabila berhadapan dengan khalayak ramai, terutamanya bila saya masuk ke alam universiti ni lah, sebab di sana ramai pelajar-pelajar kan daripada berlainan daerah, berlainan negeri, berlainan tempat kan. So lepas itu saya rasa macam malulah nak sama-sama berkawan, tegur antara satu sama lain. Bagi saya rasa saya tak yakin dengan diri saya. Macam tu. Faham. Jadi berdasarkan apa yang Syaz cerita, Syaz rasa kurang keyakinan dirilah bila berhadapan dengan khalayak ramai. Betul? Betul. Jadi saya nak tanyalah, saya bagi skala dekat Syaz antara 1 sampai 10. Syaz rasa skala kurang keyakinan diri Syaz tu berada di tahap yang mana? Rasa dekat tahap yang ke-5. 5. Okey, 10. Okey, saya nak tanya lagi, Syaz bila sedar adanya kurang keyakinan diri Syaz ni? Sewaktu di universiti ke? Sewaktu di universiti. Okay. Sebelum ni masa sekolah kan dia tak sangat tahu, sebab sekolah kan dah kuantiti yang tak ramai sangat kan. Bila masuk ke alam universiti dia macam ramai kan, beribu-ribu orang kita jumpa kan. Itulah yang membuatkan saya rasa macam kurang yakin sikit. Saya faham. Jadi betul lah bila kita duduk dalam kelompok yang antara kita je, kita takkan rasa apa-apa. Bila kita keluar, bila kita tengok dunia lebih luas ni, kita rasa macam gedenya diri kita waktu tu kan. Itu buat kita rasa kurang keyakinan diri nak berhadapan dengan ramai orang tu. Jadinya Syaz rasa Syaz sukar tak untuk bergaul dengan rakan dekat universiti tu? Macam Syaz ada masa tau, macam Syaz sebilangan saja yang Syaz rasa, kalau Syaz rasa Syaz selesa nak tegur, Syaz rasa Syaz selesa nak kawan, Syaz boleh. Dia setengah tu macam Syaz rasa macam takutnya nak kawan, nak tegur dengan dia orang kan, macam diorang terima ke kalau nak kawan dengan kita kan, macam tu. Diorang terima ke kalau kita jadi kawan diorang, macam tu. Syaz macam setengah tu okey, setengah tu tak okey macam tu. Faham. Jadinya kadang-kadang mungkin kita akan rasa takut. Kalau contoh dalam grup, kita mungkin rasa takut untuk menyuarakan pendapat kita, betul? Betul. Satunya kita tak payah takutlah, sebab pendapat ni tak semestinya betul, tak semestinya salah. Dia cuma nak ikut pendapat kita je. Dan satu lagi, kalau kita tengok orang tu, kita rasa tengok muka dia ni macam ada something, macam tak puas hati kan dengan kita kan. Betul? Macam kadang tu ada pandang pelik yang kita pada dia okey je. Semua datang daripada kita
dia sebab kita belum kenal dia lagi mungkin sebab tu lah kita rasa macam tu. Okay, saya tanya Syah, saya dah buat something tak untuk atasi masalah ni? Ada. Macam Syaz macam sukar nak tegur sebabkan rasa kurang yakin Syaz pada diri Syaz. Syaz macam kurang interrupt orang lain, macam kurang bergaul, kurang bercakap, kurang nak tegur orang tu waktu mula kenal kan. So jadi apa yang Syaz buat waktu tu nak cuba nak rasa nak kawal kurang keyakinan diri Syaz ni. Syaz macam dekat campus hari tu Syaz naik bas nak balik Inasi. So biasalah macam di atas bas biasanya ada kursi kosong kan. So orang tu ada tempat duduk dan sebelah dia tu kosong kursi tu. Dan Syaz cakap lah, okay, boleh tak saya duduk sebelah ni? Dia kata boleh duduk. So sama-sama jam. Syaz macam cuba tegur kan. Tengok dia macam mana. So Syaz tegur macam, hai, awak Inasi mana? Kan? Awak kos apa? So yang saya terkejutnya macam orang tu dapat beri sambutan yang baik lah, macam dia balas dengan ada yang baik, macam dia peramah dengan Syaz kan. So kita orang dalam perjalanan nak balik ke bilik tu sempatlah berborak panjang sikit, kenal antara satu sama lain. Daripada situlah saya rasa macam ada rasa sikit lah keyakinan diri tu adalah dalam diri kan. Macam orang lain okey je dengan kita kalau kita tegur dengan cara yang baik. Ada orang sebenarnya okey je, cuma diri kita je. Macam tu. Okey, berdasarkan apa yang Syah cakap tu, Syah sebut alternatif dengan tegur dia kan. Sebab tu lah, kalau tak kenal maka tak cinta. Sebab kita tak kenal dia, kita kalau duduk sebelah orang tu kan, takkan kita nak cakap. Dan kita sembang macam dah lama kenal. Okey juga sebenarnya. Orang cakap bila kita dah mula interact dengan dia, kita dah tahu dah kan dia tu macam mana. Kita tu okey je sebab ini mungkin kita tak dengan dia, kita tak tahu perangai dia, kita tak tahu apa masalah dia. Bila kita dah rapat mungkinlah, ataupun mungkin memang someone tu dia memang dilahirkan dengan muka dia macam nampak macam garang padahal dia okey je. Betul. Saya rasa apa yang Syah buat ni dah okey dah. Syah cuba juga untuk cari alternatif dan alternatif tu berjaya. Satu kepuasan untuk kita bila kita buat something tu dan dia ada nampak hasil. Betul. Biasanya macam Syaz kan, sebelum ni Syaz macam tak indah sangat, macam tak apalah, tak payah tegur lah. Tapi bila lama-lama kita duduk dalam you ni, Syaz rasa macam sampai bila kan kita nak duduk dekat tempat yang sama macam sampai bila kita rasa macam diri kita ni ada kekurangan daripada orang lain kan. Sebab kan macam kawan-kawan Syaz pun ada juga bagi tahu macam jangan rasa rendah diri sangat, jangan rasa kurang yakin sangat dengan diri tu. Kau okey je kan, kau okey je. Orang lain pun okey je, dia okey je dengan kita semua kan. Jangan rasa diri tu jangan letakkan diri kita tu rendah sangat pada orang lain. Sebab apa? Sebab akan memudaratkan diri kita juga macam tu. Okay, berdasarkan apa yang Syah cakap tadi, saya tengok kawan-kawan Syah sangat supportive lah. Dia selalu bagi nasihat kat Syah macam semua sama je actually, tak ada yang lebih, tak ada yang kurang. Okay, mungkin ilmu yang ada kat kita tu tak ada kat orang lain, ilmu yang orang lain ada kat kita. Maksudnya masing-masing saling melengkapi lah kan. Betul. Kalau macam kita rasa tak cukup hebat nak bergaul dengan orang tu, kita kena buanglah perasaan tu. Sebab perasaan tu tak elok. Dia akan lama dia akan bagi kita sendiri yang suka sebenarnya. Okay. Ada apa-apa lagi yang Syaz nak cakap ke? Setakat ni tak ada. Cuma saya rasa macam lepasnya saya masuk sesi ni kan, saya join sesi, rasa lega lah sebab saya boleh share masalah saya dengan orang kan. Sebab saya jenis susah sikit nak share masalah, lagi-lagi dengan orang yang saya first time kenal kan. Kalau kawan-kawan saya pun
saya akan cari yang mana-mana betul yang saya percaya je, yang mana-mana betul yang saya rasa macam saya selesa dengan dia. Saya percaya masalah saya ni dia akan simpan, dia akan share dengan sesiapa. So saya selega lah bila ada saya attend sesi counselling ni. Macam saya cerita masalah saya dekat Nila, Encik Nila macam tu. Okay, Alhamdulillah lah. Sebenarnya kita pun kena pilih jugalah kawan untuk kita cerita, sama ada dia boleh simpan. Kalau tak attend sesi counselling, contoh kita dah macam dah tak tahu nak cari siapa kan, kita cari someone yang boleh kita luang, yang kita boleh percaya dengan dia boleh simpan rasa kita. Takut juga kalau yang tak pandai simpan rasa nanti yang kita kan, mereka apa tapi kita lah yang akan rasa apa tu kan. Okey, jadi saya ada sikit tips lah dekat Syaz, memandangkan lagi 10 minit je kita ada. Saya nak Syaz mindsetkan dekat minda Syaz yang kita pun mampu untuk berdiri sama tinggi dan duduk sama rendah dengan orang lain. Okey, sebab macam saya cakap tadi, tak semua keistimewaan dan kelebihan Syaz ada dekat orang lain. Sebenarnya diri kita ni hebat dengan cara kita sendiri. Okey? Okey. Saya dah rumuskan daripada awal sesi sampai habis. Kita tengok Syaz bagi kerjasama yang baik. Syaz cerita dengan sangat jujur. Okey, dan kita pun dah dapat alternatif. Dan tanpa Syaz sedar, Syaz sendiri dah ada alternatif tu. Cuma Syaz perlu konsisten je untuk apa yang Syaz buat tu dah betul. Okey. Okey, feedback pun saya dapat. Syaz cakap Syaz dah rasa lega bila attend sesi ni, bila Syaz dah boleh luah. Okey, insyaAllah lah kita akan jumpa pada sesi akan datang pada hari Sabtu ni pada jam 10 pagi. Okey, suka saya nak ingatkan kembali lah sesi ni kita takluk pada etika kerahsiaan, di mana apa je yang Syaz cerita, saya tak akan bawa keluar lah, saya tak akan buka kat mana-mana pihak pun kecuali atas kes-kes mudarat kepada diri Syaz dan orang sekeliling Syaz. Maka saya sebagai kaunselor berhaklah bawa masalah ni kepada pihak yang berkenaan dan yang terlibat. Okey, saya nak tanya untuk last kali lah, Syaz dah tak ada apa-apa nak kongsi? Ada soalan ke? Tak ada. Tak ada dah. Okay, setakat tu Syaz dah rasa okey lah selepas jalani sesi ni. Okey sangat. Alhamdulillah lah. Kalau dah okey, kita jumpa untuk sesi kali kedua. Saya berharap agar Syaz dapat konsisten lah buat yang Syaz cakap tadi. Keep positif, jangan negatif. Kalau ada toxic people tu, jauh-jauhkan diri. Okey? Okey, insyaAllah. Okey, saya rasa itu saja daripada saya. Selamat berpuasa dan selamat menjadi orang yang lebih positif pada ini. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.